Assalamualaikum, salam sejahtera. Cikgu Nan kembali lagi dalam sesi video pada kali ini. Kita akan mempelajari pelajaran matematik tambahan SPM. Dan pada kali ini kita akan fokuskan pada pelajaran perprograman linear, bahagian yang pertama. Dalam bahagian yang pertama, kita akan melihat asas-asas penting yang perlu diketahui oleh para pelajar dalam memahami pelajaran perprograman linear ini. Jom kita belajar. Cikgu akan bahagikan pelajaran ini kepada 3 video yang cikgu akan sampaikan dalam bahagian yang pertama, kedua dan bahagian yang ketiga. Dalam bahagian yang pertama, cikgu akan tumpukan kepada asas bagaimana untuk kita nak memindahkan maklumat-maklumat yang menghubungkan pemboleh ubah Y dan X dalam bentuk graf yang kita panggil sebagai graf ketaksamaan. Jadi dalam bahagian yang pertama, kita akan melihat apakah dia perkara-perkara penting yang perlu diketahui oleh para pelajar apabila memindahkan maklumat daripada maklumat persamaan biasa ke dalam bentuk persamaan graf dan kita paparkan pada lukisan graf. Dalam video yang kedua nanti, kita akan melihat bagaimana untuk kita memindahkan maklumat-maklumat berkaitan dengan persamaan yang kadang-kadang diberikan dalam bentuk ayat dan kita akan cuba pindahkan dia ke dalam bentuk persamaan dan ketaksamaan bagi membantu kita menggambarkan keadaan ini pada lukisan graf. Dan dalam video yang terakhir, iaitu bahagian yang ketiga pula, kita akan cuba mengaplikasikan ataupun menggunakan pengetahuan ini untuk kita menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan seharian dalam bentuk graf dan kita selesaikan menggunakan kaedah perprograman linear. Persamaan linear, dia melibatkan hubungan di antara dua pemboleh ubah yang biasa digunakan adalah X dan Y. Bentuk am yang biasa kita jumpa adalah Y sama dengan mx tambah c. So, sekiranya kita ada Y sama dengan mx tambah c, perhatikan ini adalah persamaan yang menghubungkan dua pemboleh ubah X dan Y. Dalam ketaksamaan pula, apa yang berlaku adalah tanda persamaan ini ditukarkan dengan tanda ketaksamaan. Kalau kita palangkan tanda sama, itu bermaksud tidak sama. Bila kita katakan dia tidak sama, ada dua perkara yang mungkin terlibat, iaitu sama ada nilai di sebelah kiri lebih besar daripada di sebelah kanan ataupun sebaliknya. Jadi mungkin dia dalam bentuk Y lebih besar daripada mx tambah c. Perhatikan bahawa dalam kes ini nilai Y adalah sentiasa lebih besar daripada nilai mx tambah c. Begitu juga sekiranya kita menggunakan tanda ini dibaca sebagai lebih kecil daripada mx tambah c. Jadi dalam kes ini, nilai di sebelah kiri lebih besar daripada nilai di sebelah kanan. Sementara dalam kes ini, nilai di sebelah kiri lebih kecil daripada yang di sebelah kanan. Jadi untuk nak memudahkan kita membezakan bahagian mana lebih kecil ataupun lebih besar, kita tengok dari segi simbol itu sendiri. Tengok bahagian yang menghadap bahagian yang terbuka adalah lebih besar, sementara bahagian yang menghadap bahagian yang tandam ini adalah lebih kecil. Selain daripada itu, kita ada kes di mana nilai di sebelah kiri dan kanan selain daripada tidak sama, dia juga boleh mengambil nilai sama. Dalam kes ini, kita menggunakan tanda lebih besar atau sama dengan, kita tambahkan kolam di sini, dan tanda lebih kecil atau sama dengan. So, dalam kes ini, apa yang berlaku adalah nilai di sebelah kiri dan di sebelah kanan boleh juga mengambil nilai yang sama sekiranya nilai Y sama dengan nilai mx tambah c, maka dia juga adalah benar. Apabila kita pindahkan dalam bentuk graf yang biasa mestilah mempunyai faksi X dan faksi Y. Faksi X dan faksi Y mestilah mempunyai julat yang tertentu. Dalam kes ini, kita boleh katakan julat bagi X lebih besar atau sama dengan kosong, ini adalah asalan kosong, dan Y lebih besar atau sama dengan kosong, menggambarkan faksi ini. So, apa yang berlaku adalah kita akan melukis suatu garis.
garis ini adalah merupakan titik-titik yang telah disambungkan yang menepati persamaan. Katakan kita ada Y lebih besar daripada MX tambah C. Perkara yang perlu kita lakukan adalah melukis garis Y sama dengan MX tambah C. Ini adalah satu garis yang umum. Jadi, sekiranya titik-titik berada di atas garis ini bermaksud dia memenuhi persamaan Y sama dengan MX tambah C. Sementara titik yang berada di sebelah atas garis adalah merupakan titik yang memenuhi ketaksamaan ini. Y lebih besar daripada MX tambah C. Sementara yang berada di sebelah bawah ini adalah merupakan titik yang mewakili koordinat X bagi nilai X dan koordinat Y bagi nilai Y yang memenuhi ketaksamaan ini. Sekiranya kita menggunakan tanda sama dengan Y lebih besar atau sama dengan MX tambah C dan Y lebih kecil atau sama dengan MX tambah C, garis ini perlu dilukiskan secara terus. Tetapi sekiranya dia melibatkan lebih besar ataupun lebih kecil sahaja, garis yang kita perlu lukis adalah merupakan garis putus-putus. Jadi kalau sekiranya kita nampak garis putus-putus, ketaksamaan yang terlibat tidak ada sama. Dia sama ada lebih besar ataupun lebih kecil. Lebih besar ataupun lebih kecil digambarkan dengan melorekkan ataupun menggunakan tool bagi kawasan yang terlibat. Sekiranya Y lebih besar daripada MX tambah C, lebih besar adalah kawasan di sebelah atas. Jadi kita perlu lorekkan kawasan di sebelah atas, garis Y sama dengan MX tambah C. Sekiranya dia adalah lebih kecil daripada MX tambah C, kita lorekkan di bahagian bawah. Sekarang kita tunjukkan satu contoh mudah bagaimana untuk kita melukis graf ketaksamaan dan seterusnya menandakan kawasan yang terlibat. Katakan kita diberi julat bagi nilai X lebih besar atau sama dengan 0 dan Y lebih besar atau sama dengan 0. Jadi kita lukiskan dia melibatkan faksi X yang lebih besar daripada 0 dan faksi Y yang lebih besar daripada 0. Kemudian untuk kita melukis garis Y lebih besar daripada X, maka kita perlu melukiskan garis Y sama dengan X. Jadi kita perlu dapatkan titik. Untuk garis lurus, dua titik sudah mencukupi. Kalau X sama dengan 0, Y sama dengan 0, garis itu akan melalui asalan. Kemudian sekiranya X sama dengan 3, Y akan sama dengan 3. Kedudukan titiknya di depan sini. Jadi seterusnya kita boleh sambung menggunakan garis lurus. Dan perhatikan di sini dia menggunakan tanda lebih besar. Bila melibatkan tanda lebih besar, garis yang perlu kita lukiskan adalah garis putus-putus. Gunakan pembaris dan graf digunakan untuk tujuan ini. Jadi ini adalah satu lakaran yang menunjukkan garis Y sama dengan X. Tapi kita gunakan garis putus-putus kerana melibatkan ketaksamaan yang tidak melibatkan tanda sama. Kemudian kalau perhatikan di sini Y lebih besar daripada X, dia merujuk kepada nilai-nilai yang berada di sebelah atas garis berkenaan. Jadi tandakan menggunakan anak panah sahaja untuk menggambarkan kedudukan kawasan. Kemudian yang kedua adalah ketaksamaan Y lebih kecil atau sama dengan negatif X tambah 3. Jadi garis yang perlu kita lukiskan adalah Y sama dengan negatif X tambah 3. So, persamaan ini dalam bentuk kesunan, kita tahu bahawa titik yang dia lalu adalah 3, 03 dan satu lagi yang dilalui oleh garis itu kita perlu cari. Katakan kalau X sama dengan 3, perhatikan kalau X sama dengan 3, Y akan sama dengan 3 tolak 3, 0. Ini bermaksud koordinatnya adalah 30. Jadi kita dah ada dua titik, kita sambungkan. Perhatikan di sini dia melibatkan tanda kecil dan sama dengan. Ada tanda sama dengan, kita perlu gunakan garis terus. Ya, katakan ini adalah garis yang terlibat dan kawasan yang perlu kita penapati yang memenuhi ketaksamaan ini adalah yang berada di sebelah bawah. Itu melibatkan nilai-nilai Y yang lebih kecil daripada negatif X tambah 3. Jadi perhatikan, kawasan yang terlibat mestilah memenuhi kesemua syarat-syarat ini. Dia besar, X besar daripada 0 bermaksud dia berada di sebelah kanan faksi Y. Y lebih besar atau sama dengan 0 bermaksud dia berada di sebelah atas faksi X. Dan untuk syarat ini dia lebih besar daripada X, Y lebih besar daripada X di sini. Dan Y lebih kecil atau sama dengan negatif X tambah 3 melibatkan kawasan yang berada di bawah garis ini. Ini garis Y sama dengan negatif X tambah 3.
Jadi kawasan yang terlibat adalah kawasan yang memenuhi kesemua syarat-syarat tadi, iaitu kawasan himpinan, iaitu kawasan segitiga ini. Jadi kita norekkan kawasan yang terlibat. Cukup dulu untuk kali ini. Berjumpa lagi dalam video bahagian yang kedua. Jangan lupa subscribe dan tekan lonceng dan subscribe channel Encik Gunan kembali lagi untuk mendapatkan notifikasi bagi video yang baru kita uploadkan. Jangan takut, jalan terus. Assalamualaikum. Salam.